أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خلف إلى خلف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم Sa'diyah binti Haji Satiman wa ila arwahi khususan almarhum Haji Ibrahim bin Haji Mustaqim wa usulihi wa furhi wa usuliha wa furiha wa man yantasibu ilaihum ajma'in wa ila ruhi hadirina wa likulli kafatin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yasir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'ansir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amina ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan, yang dikasih Imam Masjid Jami' Kampung Parit Kasih, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jatun kuasonyo, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini. Kita masih lagi dipanggil oleh Allah, kita boleh datang. Bermaksud kita masih lagi di dalam keadaan Islam dan apa? Dan iman. Kita masih lagi dalam keadaan Islam dan iman. Ramai yang kadang-kalanya Islam tapi tak ada iman. Itu sebab kita kena fahami 3 cabang ilmu asas untuk kita memahami diri kita ini siapa. Yang sewajarnya kita faham. Pertamanya pasti faham mendalam. Cabang yang pertama, ilmu itu adalah ilmu fiqh atau disebut ilmu syariat, supaya kita tidak lari daripada syarak. Kalau kita beramal, kalau kita hidup lari daripada syarak, maksudnya apa? Keluar daripada Islam. Karena syarak yang menentukan. Ilmu syarak ini sahabat ditunjangi atau dipelopori atau berpandukan rukun Islam. Rukun Islam berapa perkara? Rukun Islam 5 perkara. Yang pertama apa? Yang pertamanya syahadah. Rukunnya berapa? Rukunnya berapa? Loh kok menengai? Kalau kita belum paham rukun syahadah, betul ke aku syahadah? Contoh macam solat, rukunnya berapa? 13. Kalau tak tahu 13, macam mana solatnya? Betul tak? Kalau syahadah rukunnya tak tahu, kita ni Islam ke tak? Persoalan dia.
Itu sebab hukum fiqh, hukum syarak. Syahadah tak tahu rukunnya, betul kita ini Islam. Karenanya setiap rukun itu mempunyai rukun. Seperti juga salat. Salat rukunnya 13. Yang pertama apa? Rukun yang pertama. Hah? Oh, ada kitab cuma dipegang. Rukun salat yang pertama apa, sahabat? Qiyam. Dia bukan berdiri, tapi dia qiyam namanya. Ada orang kata niat. Oh, kat jamban pun boleh tu. Niat. Kat jamban pun boleh niat. Itu sebab dalam ilmu tasawuf ni meletakkan dulu. Kita ni nak apa? Solat. Qiyam dulu. Nak mancing. Tepi kolam. Nak main layang-layang. Ya dah ada layangan. Nak niat ni kena ada. Itu sebab nak solat. Niatnya apa? Pertamanya. Berdiri. Ataupun qiyam. Maksud qiyam tu apa? Itu sebab qiyam tidak sama dengan berdiri tegak. Tak. Qiyam bermaksud kadang-kadang orang tu duduk solatnya dah tak mampu, tapi dia qiyam juga. Apa maksud qiyam? Mendirikan. Qiyamul lail. Tapi dia tak qiyam sebab dia dah keadaan uzur, dia duduk. Tapi qiyamul lail, bangun juga dia. Mendirikan solat. Kerana qiyam itu luas maksudnya. Ketika mana qiyam saja pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang solat qiyam pasti menghadap kiblat. Berdiri tegak macam sojar. Tak semestinya ngadap kiblat. Berdirinya pun lain. Sojar berdiri tegak dengan orang yang solat berdiri tegak sama tak? Dalam syarak kata sama je, padahal sangat jauh. Kerana qiyamnya sojar itu belum tahu dianya suci. Belum tahu. Kalau orang yang qiyam menghadap Allah, pasti dia suci daripada hadas kecil besar dan sebagainya. Pakaiannya pun kena suci juga. Tahu lih? Itu sebab namanya qiyam. Ini ilmu syarak. Ilmu fiqh. Berbalik pada syahadah, kita tak tahu rukun syahadah berapa. Lah, betul kena syahadahnya. Rukun syahadah itu ada berapa perkara? 3. Apa yang pertama? Apa nanti cari balik ke rumah. Ini saya dah ulang banyak kali ni sebenarnya. Sebab kita ni mudah lupa. Kenapa mudah lupa? Kerana orang Melayu, orang Jawa tak. Bapak-bapak ni orang Jawa ke orang Melayu? Melayu mudah lupa tau. Ada orang cakap macam gitu. Ada? Pernah dengar tak? Melayu mudah lupa. Nasib baik saya orang Jawa. Saya tak masuk golongan tu. Dia senang-senang cakap Melayu mudah lupa. Yang cakap mentang-mentang bukan orang Melayu. Itu sahabat. Itu sebab bencinya orang selain daripada Melayu, teruk tau kita. Orang bukan Melayu dengan orang Melayu ni, kalau boleh orang Melayu ni mati senang-senang, mampus lah, pergi mampus kata. Kerana tak memahami sejarah Melayu. Kerana Melayu adalah keturunan Nabi apa siapa sahabat? Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Arab dengan orang Melayu sepupu. Benda. Ada setengah mengatakan adik-beradik. Kenapa? Bapaknya sama. Bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim isterinya berapa? Isteri Nabi Ibrahim 3 pak isterinya. Seorang Melayu suka kahwin 3 itu agaknya. Nabi Ibrahim yang pertama isteri namanya siapa pak? Isteri pertama Nabi Ibrahim. Kita wajib tahu ni. Siti Hajar. Macam mana ni? Minum dululah. Bismillah. Isteri pertama Nabi Allah Ibrahim. Sarah orang Yahudi ni. Sarah ni orang Yahudi. Kita ingat ni. Yang kedua baru namanya Hajar. Ini orang Arab. Kerana dia hamba. Kerja dengan Firaun.
Kerjaan Firaun. Sarah adalah anak Firaun. Udah kawin. Yang ketiga namanya, yang ketiga inilah yang tak didendangkan. Namanya lah Katura. Katura ini siapa? Orang Melayu Kampuchea. Orang Melayu Kampuchea, senang sekarangnya lah. Kalau dulu disebut Melayu Campa. Dan orang Melayu inilah keturunannya dirakamkan di Palestina. Madian namanya. Anak kepada Nabi Ibrahim namanya Madian. Dan kita ini dengan orang Arab, ada bergaduh macam itu. Hajar melahirkan Ismail, keturunan Arab. Katurah menurunkan Madian, Madiun, ada 5 orang anak. Lepas tu Hajar tiba-tiba saja mengandung, anaknya ramai pula Bani Israel. Itu sebab Nabi Allah Ibrahim lepas itu jadi Nabi siapa? Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Orang Arab didahulukan. Barulah keturunan Bani Israel. Nabi siapa lagi? Ismail. Nabi. Selepas itu ada 12 lagi. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Selepas Nabi Ismail, 12 lagi Nabi. Keturunan lah tuh. Itu sebab dalam sholat disebut selepas selawat baginda Rasulullah, selawat Ibrahimiyah. Karenanya Nabi yang paling ramai keturunannya jadi Nabi. Kita ini keturunan saudara mara dengan orang Israel, orang Arab, orang Melayu. Melayu mudah lupa ni macam mana? Okey sahabat yang dirahmati Allah. Dalam kita melakukan ibadah, fahami 3 cabang ilmu ni. Pertamanya ilmu fiqh atau ilmu syariat atau ilmu syara'. Fahami betul-betul. Kerana dia ditunjangi. Dasarnya adalah rukun Islam. Pertamanya syahadah. Ada 3 rukunnya, pelajari dia. Keduanya solat, 13 rukun, pelajari supaya sempurna. Yang ketiganya kita puasa, ada 4 rukunnya, pelajari betul supaya puasanya kita selesai. Zakat, puasa 3 rukunnya, zakat 4 rukunnya. Bila menunaikan zakat, apa saja zakat biar sempurna. Dan haji ada 6 rukunnya, pelajari betul supaya sempurna hajinya. Kita bagaimana nak solat kalau syahadah tidak sempurna? Kerana solat yang kedua. Yang pertamanya syahadah. Syahadah belum sempurna, tiba-tiba nak solat. Macam mana nak solat? Itu sebab kita ni belum lagi faham. Belum lagi faham. Apa fahamnya? Kita tengok ilmu yang kedua. Sebab 3 ilmu wajib belajar. Pertama adalah ilmu fiqh atau ilmu syariat. Justru para ulama fuqaha ni ramai. Sebab tu dasar. Segala kehidupan, segala amalan, segala apa sahaja kehidupan di dunia ini, wa'imah beramal apa sekalipun, mesti berpandukan syarak. Tak boleh lari. Berpandukan fiqh. Kalau maghrib 3 rakaat, jangan lari daripada itu. Kalau isyak 4 rakaat, jangan lari daripada itu. Itu adalah syarak atau ilmu fiqh. Jangan lari. Tiba-tiba isyak 5 rakaat tu dah lari tu. Tak boleh. Kerananya ilmu fiqh, ilmu syarak ini berpandukan rukun Islam tu. Kerana rukun Islam segala-galanya ada. Tapi kita kadang-kadang melakukan ibadah tak ikut rukun Islam. Rukun Islam yang kedua solat. Kita pun tak faham solat kerukunannya. Ini masalah. Kerananya kenapa solat itu diletakkan yang kedua? Kerananya satu-satunya ibadah yang paling sukar untuk dilakukan. Tak seperti ibadah lain. Paling sukar. Silap sikit tak sah. Dia tak boleh silap. Coba Allah firmankan, aqimis shalah. Pelajari ilmu shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat kamu benar, aku jaga, kata Allah.
Tapi jangan solat-solatan saja. Wala dzikrullahil akbar. Banyakkan berzikir pada Allah, baru solatmu akan diterima. Jadi bagaimana orang bersolat? Solatnya bagaimana? Itu yang wajib dipelajari. Yang keduanya, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Orang tak ada tauhid, Allah tak pandang. Ilmu akidah. Kita ini di negeri Johor ini, di Malaysia ini berpandukan apa? Akidah gitu. Kita ikut aliran apa? Daripada rukun Islam berpegang pada apa? Rukun Islam mengikut apa? Aliran apa? Syiah ke apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ini basic ahli sunnah wal jamaah. Dah jadi ahli sunnah ke belum? Kita belum selesai yang fiqh tau. Nak naik yang kedua ni ilmu tauhid, boleh mengelirukan nanti. Kita nama ahli sunnah. Sunnah apa yang kita bawa? Itu kita renung. Selagi tidak membawa sunnah di depan Allah, jangan nak mengada-ngada gitu. Sunnah apa yang kita bawa depan Allah? Maksud sunnah apa? Apa maksud sunnah? Suatu perkara yang Rasulullah buat. Kita dah buat. Sebab Rasulullah dah bagi tahu, sallu kama ra'aitumuni salli. Dah ikut cara Rasulullah, dah ikut. Dah ikut, okey, jadi ahli sunnah. Kenapa solat ni dititik beratkan? Kita tengok ketiga-tiga ilmu ni. Yang kedua dinamakan ilmu tauhid atau ilmu akidah yang ditunjangi oleh rukun Islam asalnya, tetapi ilmu tauhid ini atau ilmu akidah didasari, ditunjangi oleh rukun iman. Rukun iman ada berapa pula tu? Rukun iman ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama, percaya kepada Allah. Betul ke percaya kepada Allah ni? Yang kedua, percaya kepada malaikat. Kalau kita percaya kepada Allah, terlalu lemah iman kita. Kenapa percaya kepada Allah? Sebab di Parit Kasih ini ramai orang percaya kepada Allah agaknya. Maghrib-maghrib pergi mancing lagi, percaya ada Allah, tapi maghrib mancing. Kenapa? Pasal percaya, tapi kata percaya. Nah, kita ni sudah mukallaf, seorang Islam, kononnya mukmin, percaya ke kepada Allah? Kita tanyalah Tio Lempeng ke, Wong Nisheng ke, Tai Lencong, Tuan Allah, Allah. Dia takkan tak ada Tuan Allah, tak ada Allah, percaya. Tapi tak nak solat lu. Kur percaya tok. Kita ni sebagai orang Islam, percaya ke dengan Allah? Jangan. Kerana rukunnya iman. Jadi wajibnya apa gitu? Berimanlah kepada Allah. Everything Allah perintah pasti. Kerana orang beriman ahli syurga, Pak. Orang beriman tu ahli syurga. Ahli syurga tak pernah bantah perintah Allah. Kalau kita percaya, orang kepara itu. Itu sebab dia kata rukun iman. Berimanlah kepada Allah. Kerananya kalau melanggar perintah Allah, balasannya apa? Balasannya apa? Allah kata siksaanku amat perit. Amat perit. Jadi kalau percaya je, belum tahu nak mencapai keimanan kita. Kerananya wajibnya beriman pada Allah, beriman malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalau beriman kepada Nabi dan Rasul, kita tak macam ini. Tak. Sebab kita khawatir Rasulullah tak nak terima kita kerana tak pernah mengangkat sunnahnya. Khawatir gitu. Kalau nak jadi orang beriman, ikut yang Rasulullah sebut. Sallu kama ra'aitumuni sallih.
Kita kerana rasa selesa alat ibadahnya ini aja. Belum tahu, Pak. Kita tengok para ulama bagaimana bersungguh-sungguh mereka mengabdi diri pada Allah. Menangis. Mereka menzahirkan. Tapi kita lebih kurang, ni kita nak ke mana sebenarnya? Nak cari syurga papan plywood ke apa kita ni? Ada ke syurga papan plywood? Plywood ni siap bulan dibakar jadi api neraka. Syurga dindingnya luk-luk tau. Apa luk-luk? Emas. Itu sebab kita melakukan ibadah, tengok macam kenapa dipentingkan ibadah yang induk ini betul-betul dibuat. Satu persatu coba kita tengok. Apabila ilmu tauhid atau ilmu akidah itu beriman pada Allah, jadi persoalannya macam mana nak beriman dengan Allah. Itu persoalannya. Kalaulah kita ini nak solat, bagaimana solat? Rukunnya berapa? Dah dicari 13, ikut rukun tu supaya perjalanan ibadah solat itu ikut rukunnya. Kita ni gagal, Pak, tak ikut rukun sebenarnya. Rukun solat terbagi kepada berapa? Balik semula pada ilmu fiqh. Rukun solat terbagi berapa? Terbagi kepada berapa? Rukun solat itu dibahagi berapa? Kerana satu-satunya ibadah yang paling sukar. Tak seperti puasa, tak seperti zakat, tak seperti haji. Lain. Kalau kita paham yang ni, rupanya dia terlalu sukar. Kenapa? Dibagi 3 lagi rukun tu, 13. Pertamanya adalah rukun qalbi, Pak. Rukun qalbi berapa? 2 ke? Satu niat, satu adab. Satu niat, satu adab. Beradabkah kita solat? Betulkah niat solat kita? Niat rukunnya berapa? Rukun niatnya berapa? Pak. Dah rukunnya berapa? Yang wajib berapa? Kita nak sempurna solat ni. Kerananya ini hukum fiqh. Kalau kita belum faham ni, solatnya jadi tak karuan nanti. Kalau kita tahu, itu sebab faham rukun step by step kita boleh pergi. Fahami betul-betul yang ini. Itu sebab apabila kita mempelajari ilmu solat, ramai, aku dah biasa, aku tahu. Belum tahu, Pak. Ibadah ni paling sukar. Berbeza. Nah, itu sebab dia ada 3 rukun dibahagi lagi tu. Ada rukun qauli, salah sebut, habis. Alhamdulillahirabbil alamin, habis. Rukun qauli pertama, Allahu Akbar, habis. Tak sah solat. Sebab dinamakan rukun qauli. Itu sebab wajib belajar. Baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatul, habis. Masuk longkang solat kita. Dah last minute at-tahiyatul. Tak pernah wujud perkataan atah. Atah maksudnya singa. Bagi singa tu apa salah? Kita tak nak belajar. Allahumma aftahli bi futuhil arifin, begitu. Baca kok at-tahiyatul, singa yang datang itu maksud kenapa? Begitu tak paham bahasa. Tidak ada perkataan atah. Imam pun kata atah juga, Pak. At-tahiyatul. Tak paham bahasa ke? Kan tu singa maknanya. Singa yang hadir. Nduk. Itu sebab ibadah paling sukar. Kerana rukun qauli tak boleh sembarangan. Kalau paling bawah ni, paling bawah, kaki kita ni namanya apa? Namanya apa ni? Paling bawah. Kentol kan? Jenenge ki kentol. Urupnya baris bawah. Kalau baris depan jadi apa bunyinya? Baris bawah bunyinya kentol. Kalau baris depan bunyinya apa? Kan lain. Paham ke tak paham? Ya lain loh, Be. Ini kentol. Kalau baris depan ya lain. Oh. Panggonannya ya ora kok ini. Gitu dipikir aja. Malu lah Ustaz. Malu tapi itulah kita selalu sebut. Salah sebut buat saja aja kita. Huruf alif disebut ain disebut alif. Huruf ha disebut ha. Syahadah, asyhadu. Sampai bila nak sebut asyhadu tu? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul ke asyhadu?
Itu sebab rukun qauli ni bahaya. Paling sukar ni ibadah ni. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tak sah bah. Solat ni tak sah. Kenapa? Kok asyhadu ni mana asyhadu? Jadi kalau Bilal asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, wah kacau. Sebab dia tak memahami makhrajatul huruf. Itulah yang saya sebut tadi. Salah baris saja dah lain makna tahu. Itu bahasa Arab. Kalau kita bahasa kita salah sebut belum tahu lagi. Makan jadi make, okey lagi. Make, paham tak kita apa maksudnya? Sama juga makan, badok, nyekek, nguntal, sepot baik. Tapi bahasa Arab tak boleh. Salah sebut, lari sangat jauh maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, dah lain makna. Tak boleh sembarangan. Ini ilmu fiqh. Ilmu tauhid tadi atau ilmu akidah kita berpaut kepada dua mazhab. Abu Hasan Al-Azhariyah dan juga Abu Mansur Al-Maturidiyah. Apa maknanya? Bagaimana kita nak beriman pada Allah, nak mengenali Allah, sebab Rasulullah sabdakan awwaludina ma'rifatullah. Orang yang boleh beriman bermakrifah dengan Allah, kenal dengan Allah. Bagaimana caranya? Inilah imamnya yang mengajar kita bagaimana. Rasulullah dah ajar tapi kita tak faham. Ulama lah yang memberi faham pada kita. Bagaimana mengenali Allah? Maka fahamilah 20 sifat hakikat Allah. 20 sifat hakikat Allah. Yang pertama apa? Wujud. Wujud Allah itu apa? Wujud itu ada berapa yang diwujudkan? Kita faham kat situ, baru kita tahu nak ibadah tu macam mana. Wujud tu ada 3. Wujud hakiki, wujud adri, wujud maujuzi. Mana? Kita pun wujud juga. Tapi wujud macam mana? Itu yang difahami. Supaya kita kenal Allah. Siapa Allah sebelum Allah? Beratnya. Ustaznya aja betul tak betul lagi ni. Siapa Allah sebelum Allah? Apa maksud Allah? Maksud Allah apa Pak? Allah sebut dalam Al-Quran. Alastum birabbikum, kata Allah. Jawabnya apa? Qalu bala syahidna. Allah dah sebut dah. Jadi siapa Allah sebenarnya Allah? Allah satu akmal lah. Tak ada siapa-siapa. Tapi Allah ingin dirinya disembah, maka dia menciptakan makhluk pertama. Apa yang diciptakan? Dari wajahnya. Kerana makhluk pertama itulah Allah menciptakan segala-galanya. Namanya Nur Muhammad. Jadi bagaimana nak mengenali Allah? Fahami 20 sifat hakikat Allah ni baru tahu. Abu Mansur Al-Maturidiyah fahami akan nama-nama Allah yang lain. Apa nama-nama Allah? Asmaul Husna. Diterangkan bagaimana kita nak kenal Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikil Qudusus, Salamul Mu'minul Muhaimin wa Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu pahamnya benda. Kerana dia kaitannya dengan ilmu fiqh tadi. Kalau ini tak faham, macam mana fiqh nak laksanakan? Payah. Itu sebab bukan senang. Itu sebab 3 ilmu ni kena wajib. Dan yang terakhir adalah ilmu yang dinamakan ilmu tasawuf. Kenapa kita nak pelajari solat bertasawuf? Sebabnya ini. Yang ketiga namanya ilmu tasawuf yang ditunjangi, yang berkait rapat dengan rukun yang ketiga. Rukun apa? Kita ada rukun Islam, rukun iman, lagi satu rukun apa? Pak? Oh Pak, rukun apa yang ketiga ni? Oh ini hadis 40 yang kedua. Rujuk hadis 40. Yang dinamakan rukun ihsan. Pernah dengar atau tak dengar ni? Rukun ihsan. Apa maksud rukun ihsan yang Rasulullah Jibril tanya, khabarni ahsan. Rasulullah jawab apa? Lakukan ibadah umpama melihat Allah. Dan sekiranya kamu tak melihat Allah, Allah sebenarnya sangat melihat kamu. Apa yang Rasulullah sebut ni? Apa maksudnya ni? Sebab ramai yang tak nak faham ilmu yang ketiga inilah.
kita lebih kurang saja melakukan ibadah. Jangan. Karena 3 ilmu ini wajib, kita tinggalkan salah satu berdosa gitu. Nanti tak masuk surga, susah gitu. Nak masuk surga 3 ini. Sebabnya Allah sebut yang kedua je, Allah kata wahai ahli surga, tapi belum masuk. Nak masuk, naik lagi yang dinamakan tasawuf. Apa maksud tasawuf? Adab. Tasawuf itu adab. Tasawuf itu memperhalusi ibadah lebih detail. Lakukan ibadah macam tengok Allah. Allah tengok kita. Kita nampak Allah, Allah nampak kita. Kalau kita kerja, tahu ke tengok kita buat kerja macam mana? Ada sambil bersiul. Saya. Kalau jadi pemain tu ambil sembarang je skru, maintainnya. Tak muat, gasak jugalah biar masuk. Ada tak agak? Bos mana, kau masuk skru apa gila? Itu kan tracknya 8, yang kau masuk 6 tu pasal tauke dia tahu, tengok dia tahu track berapa ke. Dia punya nut dia tu 10 juga, tapi dia tahu track 8 ke track 6 ke. Orang repair motor, bos tengok dia kerja lebih fokus. Itulah yang nak disebut oleh baginda Rasulullah. Ketika mana kita melakukan ibadah melihat Allah, ibadah apakah yang kita berbicara dengan Allah? Ibadah apa? Tidak lain, tidak bukan, hanyalah solat. Itu wajibnya solat, itu bertasawuf. Ini nak angkat tangan pun tak gerti macam mana nak bertasawuf. Allah dah sebut dah, hamparkan, perlihatkan asmaku. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita tak, ya gitu juga. Kerana tak nak bertasawuf, saking betulnya kita ni mungkin tu. Wallahu a'lam. Alah lebih kurang aja bos. Lebih kurang, penaknya cakap. Ini Pak, kita kena faham kenapa perlunya bertasawuf. Sebab dia yang keempat itulah yang Rasulullah sebut, lakukan ibadah umpama kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tak melihat Allah, bermaksud kita di luar solat. Sebab solat berbicara dengan Allah, di luar solat kita tak berbicara. Sekiranya kamu tak lihat, sesungguhnya Allah sangat melihat kamu. Itu sebab kalau di luar solat, jangan buat yang Allah benci, yang Allah murka, sebab Allah tengok. Itu sebab Rasulullah dah sebut pencuri paling besar mencuri di dalam solat. Kalau solat pun boleh mencuri, luar solat 600 bilion pun dia boleh curi, tahu? Sebab di luar solat, belas aja lah beb. 600 ke 70 ke berapa lantang kau lu dia nak curi. Sebab dia berani mencuri di depan Allah, depan manusia benda. Manusia ni 10 meter pun dah tak nampak kok, selindung tiang tak nampak dah, tapi Allah sangat melihat. Kerananya Allah dah beritahu dah, pelajari ilmu solat benar. Aqimis solah, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau engkau solatnya benar, aku jaga engkau. Engkau bukan pandai nak jaga pun. Kenapa? Disuruh hayya 'alas solat, kita jawab apa? Lah aku tak kuat dah ya Allah, hanya engkau je yang ada kuat. Hayya 'alas solat, marilah solat. Jawapannya kok la haula wala quwata illa billah. Macam tak nak solat aja. Misal kat warung, ya Allah, ngeteh. Itu sebab jawapannya apa? La haula wala quwata illa billah. Aku tak ada kekuatan nak mendirikan solat ni. Minta Allah. Tapi ketika mana kalimah ubudiyah, kalimah tauhid diungkap, tak boleh lari. Ini kita lari. La ilaha illallah. Jawapannya apa? Jawapannya apa, Pak? Sama ke tak? Sama. La ilaha illallah. Tapi majlis tahlil terus berbeza. Pak Imam baca Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jawapannya apa selalunya? Jadi kenapa jawab itu? Allah tak suruh pun. Kok lain tu kenapa? Sebab tak faham kalimah tu. Kalau faham kalimah tu, Allah firmankan fa'lam annahu, hayati ketahuilah sungguh-sungguh la ilaha illallah. Kok dijawab lain tu kenapa? Pasal kita suka
ikut orang aja. Orang tuh cakap mencong, ya mencong lah. Kalimah ini tak boleh diejah. Sabbataqallahu min qawli sabit. Kalimah ini tetap, jangan diejas-ejas. Udah disebut gitu kok. Kok hayul baktuk, kenapa pergi ke situ? Itu malaikat yang cakap. Kita malaikat pun tak kok. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, fahami 3 ilmu, cabang ilmu nih. Baru sholatnya boleh mantap. Tetapi nak sholat bagaimana? Berbalik kepada ibadah apakah yang mula-mula diperintah oleh Allah. Kena pahami dulu nih, selusuri dulu. Ibadah apa mula-mula yang Allah perintah? Pak, ibadah apa yang mula-mula Allah perintahkan pada makhluk? Sebelum Nabi Adam pun Allah dah perintahkan. Apa ibadahnya? Ini direnung betul-betul. Allah firmankan dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tiap-tiap minggu diingatkan, tapi kita belum paham nih jadinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa ibadah itu? Ibadahnya apa? Selawat. Kenapa dia mula-mula? Kenapa dia mula-mula ibadah? Sebab ayat yang pertamanya tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita dengan malaikat siapa dulu? Kita dengan Allah siapa dulu? Allah tak ada awal, tak ada akhir. Tapi Allah selawat lebih. Bila mulanya selawat? Tak tahu. Sebab dia hakiki. Selawat itu hakiki. Ibadah yang tak ada awal, tak ada akhir. Continuous, sebabnya sallu. Sebabnya sallu. Kita berhenti sekejap ya, insyaAllah. Sahabat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit masih lagi untuk kita memahami lagi apakah amal yang mula-mula sekali yang Allah perintah. Amal yang mula-mula itu adalah selawat. Kenapa? Allah yang selawat. Allah dan kita siapa dulu? Allah. Malaikat yang kita siapa dulu? Malaikat. Dia dah selawat dah. Itu sebab Allah sebut di dalam Al-Quran tu, wahai ahli-ahli syurga, selawatlah kalau nak masuk syurga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Itu sebab diriwayatkan satu ketika para malaikat ni menentang Allah. Tapi menentangnya dia cepat kembali. Apa? Dirakam dengan Al-Quran. Ketika mana Allah nak membuat Nabi Adam alaihissalam, malaikat pun cakap dengan Allah, ya Allah, engkau buatkan manusia ni kan hanya untuk menumpah darah saja. Allah sebut apa? Malaikat, engkau tak tahu apa yang aku tahu. Surah Al-Baqarah. Rujuk ke sana. Apabila Nabi Adam nak dijadikan, malaikat tentang. Jibril ketakutan kerana kemurkaan Allah, seperti mana nanti khawatirnya yang para malaikat sedia maklum akan ada menderhaka salah satu daripadanya. Ketika itu jin dan malaikat dia. Maka Jibril memerintahkan semua malaikat memuji-muji kekasihnya dengan berkatanya sallallahu ala Muhammad. Lalu mengelilingi setiap hari 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur untuk mengelilingi Baitul Ma'mur dengan berkata sallallahu ala Muhammad. Popularnya sehingga dinamakan selawat. Selawat apa, Pak? Selawat Jibril namanya. Dan malaikat berselawat tiada hentinya. Entah berapa bilion satu hari. Kita hari ini dah berapa selawat? Ada 1 juta dah. Dah 1 juta. Dan Ustaz. Kita tak tahu.
Nak 100 pun payah nak selawat. Kenapa? Sebab malaikat berselawatlah, dosanya tak ada. Kalau kita nak masuk surga, dosa kita tak ada, banyakkan berselawat. Tetapi selawat dan solat tidak boleh dipisah. Itu sebab ejaannya hampir serupa. Selawat ejaannya macam mana? Sod, lamalin, waw, ta. Solat, sod, lamalin, ta. Bezanya apa? Waw. Waw kalau diletakkan dalam huruf, wawnya kecil, berbaris apa namanya? Satu huruf-hurufnya huruf mim lah contohnya. Atasnya ada huruf waw kecil. Apa namanya huruf itu? Huruf berbaris apa? Baris apa, Pak? Paham ke tak? Kalau mim atasnya ada waw kecil, hurufnya baris apa tuh? Huruf berbaris. Pernah belajar tak? Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Huruf depan tuh hurufnya apa? Baris depan tuh hurufnya apa? Waw kan? Huruf baris depan tuh apa maksudnya? Ini lupa lah nih. Dan nak periksa lupa macam nak jawab nih. Setiap huruf baris depan apa maksudnya? Hak mutlak Allah. Huruf baris bawah apa? Ini kita cuma dengar tau Pak. Itu sebab kita ni besok lagi lali lagi. Sebab kita cuma dengar. Macam mana nak mengadaptasikan ibadah tu kalau cuma dengar saja. Nanti minta maaf. Huruf baris bawah maksudnya apa? Perintah Allah untuk kita mencari ilmu. Itu sebab Al-Quran diturunkan huruf alif itu barisnya apa? Al-Quran diturunkan huruf alif itu baris apa? Mula-mula baris apa agak depan tu? Huruf berbaris bawah. Bawah itu perintah Allah untuk kita mencari ilmu, fahami ilmu, tadabbur ilmu, tadzakur ilmu. Itu perintahnya. Bukan sewenang-wenangnya baca saja. Tapi cari ilmu tu. Setiap huruf berbaris atas apa maksudnya? Ini saya dah sebut dah ni. Sebelum PKP ke masa PKP wallahu a'lam. Tapi mudah lupa. Jangan jadi golongan mudah lupa. Huruf baris atas apa maksudnya? Perintah Allah untuk kita lakukan ibadah. Huruf baris depan apa maksudnya? Hak mutlak Allah. Jadi dalam dua itu mana satu hak mutlak Allah? Selawat dengan solat. Hak mutlak Allah. Yang ada huruf waw apa? Solat. Allah solat ke? Selawat. Sebab Allah yang selawat itu nak menunjukkan huruf baris depan tu hak Allah. Allah yang buat tu. Allah yang selawat. Ni pahamkan betul-betul ni. Jadi kalau selawat dan solat itu kembar, kenapa kita nak ngada Allah tak pernah nak berselawat? Ini kerja apa kita? Ibadah mula-mula tak dilaksanakan, hak aku engkau tunaikan ke tak? Engkau nak ngadap aku ni, hak aku engkau dah tunaikan belum? Berapa ramai orang yang solat, tak kira lah solatnya sunat ke, solat fardu ke, wa'imah solat jenazah, selawat ke tak? Kalau tak selawat tergantung solat kita, mengikut ilmu tasawuf tadi itu. Itu sebab solat ni payah. Sampai para ulama, solat itu kalau kita tahu tak payah. Balik rumah, kita dah tahu solat tak payah solat. Goblok jenenge. Solat tu tak susah lu. Ini dengar sekerat. Kalau kau tahu solat tak payah dia kata. Memang lu tak payah. Ora kuwangelan petungkeran bocone pun ngulak malik. Baca soal kafirun ora iso mandek. Makbud loh mandek nang ndi. Oh salah orang iso. Nih, salat nih dengan selawat. Kenapa diturunkan pada kita ni 5 perkara supaya salat itu dipandang oleh Allah? Apa 5 perkara yang pertama? Itu sebab walaupun solatnya sunat, walaupun solat jenazah, namanya solat kita bercakap dengan Allah. Jadi lakukanlah ibadah yang Allah perintahkan pada kita. Ibadahnya apa?
Hak Allah itu apa? Selawat. Dah selawat ke belum? Kalau tak selawat wa ima salat sunat, wasalta. Benarlah kata baginda Rasulullah, ya'ti 'ala nasi zamanu yusallun wa la yusallun. Ruame kononnya salat, wis iso, wis pinter, tiba rupanya salate kopior nih gitu. Ini gitu. Itu sebab salat ini terlalu tegas. Jangan kita buat main-main. Ibadah lain tak akan diterima oleh Allah kalau solatnya tak benar. Karenanya nak solat pastikan selawat. Sehingga selawat diletakkan dalam tunjangnya. Kalau tak selawat, solat tidak akan sah. Betul? Kita solat tak ada selawatnya. Sah ke agak-agak? Tak sah. Tapi itu yang diberi kerana kerukunan secara syar'i. Secara tasawufnya apa? Selawat sebelum solat. Itu sebab 5 perkara dia ajar pada kita. Isti'adzah, basmalah, istighfar, selawat, syahadah. Ini kuncinya. Barulah selesai. Kalau kita tak solatnya belum mapan. Itu je. Sahabat yang dirahmati Allah, mohon ampun dan maaf. Ya. Kerananya mutakhir ini orang yang solatnya kadang pelik. Kerana pembincangan guru-guru takmir minggu lepas, sekarang ini itu sebab guru takmir ini banyak ditapis. Kerananya lari akidahnya, tidak berpandukan Asariyah dan juga Al-Matuduriyah. Menggerunkan 2.386 guru takmir, separuh adalah Wahabiyah. Itu sebab tahun 2021 dilucutkan semua jawatan guru-guru takmir. Itu termasuk saya lah. Dilucutkan jawatan, tak boleh. Dipanggil satu-satu, ditapis. Terangkan akan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bukan Ahlussunnah Jamaah, nak terangkan apa? Itu sebab jangan cakap serba bikin. Sukar. Itu sebab mudah aja. Pak Imam yang baca khutbah pun tuan, kita beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, Pak Imam pun tak paham tau. Kenapa tak dipanggil Pak Imam juga fahami ini supaya dia menyampaikan lebih mendalam, lebih tahu sebab dia faham. Apabila disampaikan lagi paham lo. Itu sebab yang beri faham itu Allah. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Tapi kita tak ada minta Allah. Pak Imam baca pun apalah ini Maturidiyah Asy'ariyah, apa benda lah agaknya ni. Apa yang dibawa nih? Dua mazhab nih, apa yang dibawa? Ini tauhid yang kita bincangkan ini. Dua orang ulama membincangkan pasal tauhid. Fahamilah akan beriman pada Allah tu macam mana? Itu. Beriman dengan malaikat tu macam mana? Itu dia. Beriman dengan para nabi tu macam mana? Ini. Kerananya kita beriman. Beriman everything must follow. Cannot be reject. Tak boleh di reject. Reject, lari daripada syarak pula. Coba dia kait. Moga dipahami lah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pesankan lagi sahabat, apapun solat, jangan lupa 5 ini. Kalau nak dipandang oleh Allah Subhanahu. Ini kadang itu sebab tasawuf maksudnya apa? Beradab. Ini sampai sab Allahu Akbar. Biadab orang tu depan Allah macam gitu. Terus saja jumpa Agung, Agung ada. Aku nak jumpa kau adik. Kalau tak jumpa pintu saya kena libas dulu. Itu baru jumpa yang di Tuan Agung tau. Yang Maha Agung jangan buat macam gitu. Masuk rumah Allah jangan biadab. Bagi salam pada Allah. Macam mana bagi salam? Allah terus balas. Apa? Tidak lain tidak bukan hanyalah selawat jugalah. Assalamualaikum ya Allah, agar Allah balas tu. Itu tak betul tu orangnya. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah balas on spot Allah balas tau. Masuk dia kata. Cuma kita tak dengar nak lakukan ibadah macam tengok Allah tau. Bagi salam dulu. Ini secara logik akal. Kalau didengar orang ni, nak bagi salam dengan Allah ke? Saya pernah ditegur oleh guru saya sendiri. Jangan kata gitu. Habis nak terangkan pada masyarakat macam mana? Masuk rumah orang tak bagi salam, parang pergi tu. Kita masuk je, nampak ni. Kita dengan Allah Ta'ala macam itu juga. Di parangnya kita macam mana? Gelebak kat situ.
kempis-kempisnya nah. Itu nak masuk rumah Allah bagi salam. Macam mana salamnya? Selawat. Itu payah nak selawat payah no. Hari ini dah berapa kali selawat? Tak berapa. Tak sampai 100. Kalau nak diampuni dosa, banyakkan selawat sebab Allah selawat. Allah tahu. Ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah. Wa imah orang itu riya, orang itu zindik, orang itu munafik. Allah akan terima. Kecuali jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan selawat, kita ini orang yang riak, banyak selawat, Allah tundukkan riaknya. Allah buang riaknya sebab banyak selawat. Orang itu sombong, dia banyak selawat, jadi malu di depan Allah. Aku nak sombong apa benda? Hanya Allah aja. Itu sebab orang berselawat dia akan tahu diri dia. Jadi masuklah JDT berselawat. Bukan campaign. Pernah dengar JDT berselawat? Saya tak tahulah Parik Kasih ni ada yang masuk dalam grup JDT berselawat ke tak? Kalau ada, panggil kawan-kawan supaya berselawat. Tahu kenapa? Macam kita solat. Kalau selawat, aku solat sorang-sorang aja Ustaz. Dapat 10 je lah. Macam kita solat seorang, dapat berapa? 1. Kalau dia berjamaah, basicnya 27. Ada basic lagi tu 27. Berapa? Tak tahu. Satu huruf yang diungkap 10 juga. Apa? Rasulullah bagi tahu. Satu huruf yang diungkap 10. Kalau berjamaah dikalikan 27. So dia jamaah. Begitulah berselawat. Berjamaahlah. Supaya saling bahu membahu. Dan sekarang ini paling mudah. Kita ada JDT bola sepak popular, menang triple petir double benda, menang 9 tahun ke 10 tahun, tapi nak bawa ke surga belum tahu. Tapi JDT yang ini insyaallah, kerana jadikan diri tenang, berselawat. JDT juga namanya. Wallahu a'lam. Ya, di mana sekarang ini berada di seluruh Asia Tenggara ni ada kumpulan itu. Macam mana daftar? Wallahu a'lam. Imam Rafiq ada masuk ke tak? Saya tak tahu. Ya, sebab saya hanya menurunkan apa yang perlu nak dilakukan. Orang yang berselawat perlu ada kaifiyahnya juga, kerana nak berselawat secara tasawuf. Orang yang di dalam tasawuf pasti ada adabnya, yaitu kaifiyah macam mana nak melakukannya. Wallahu a'lam. Mohon ampun dan maaf. Saya rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu di lain-lain waktu. Akhirnya bermulanya kita mohon ampun Allah. Tutup majlis ini juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana para ulama terdahulu mengungkapkan kalimah istighfar ini dinazamkan atau dilakukan insyaallah. Amin. Ya, yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin walimin la yamliku li nafsihi daran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Lin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asyhadu bi annaka antal ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya rahman ya rahim ya syafi ya kafi ya mu'afi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafar lahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'udzu bika minal barasi wal junun wal zuzami wa min sayil asqam. Rabbana ighfir lana adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa lan ba'ina syatwal matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musinina wa muqassirana li amalina kullabi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku li hadza astaghfirullah ladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.